yang tadi menyebut tentang peruntukan yang adil. Apakah yang lebih adil daripada memberi peruntukan 50 juta untuk sekolah Cina, 50 juta untuk sekolah Tamil, 50 juta untuk mission school? Saya rasa itu cukup adil apa yang telah dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri. Adakah itu satu politik wang atau itu agihan peruntukan? Pada kita itu agihan peruntukan. Apa yang kita nak, nampaknya yang berhormat tadi tidur tidak dengar apa yang saya sebut. Apa yang rakyat memang benar-benar mahu adalah systematic allocation yang setanding, peruntukan yang setanding dengan nombor murid-murid di sekolah itu, dan bukanlah macam Santa Claus datang sini umumkan 50,000 sana, 50,000 sini. Ya. Sekejap bangun ya, Mat. Tak apa, saya akan beralih ke tajuk kedua. Belum beralih. Dan ya, Tak laluan. dan saya pun teliti bahawa kerajaan di bawah ya amat Dia tak bagi Mat. yang berhormat dari pekan ini buat tidak serupa cakap, bikin tidak serupa cakap. Cakap apa? Cakap apa? Ya, saya akan beri contoh. Kata nak bagi laluan. Kerajaan tadi. katakan dalam keadaan ekonomi yang rumit ini, kerajaan mau meringankan beban kewangan rakyat. Tetapi hari ini tengok apa yang jadi. Pengumuman naik tol. Dan selepas Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri mengambil alih itu Menteri Kewangan, dia telah beri lesson 10 special draw, lesson for special draw 10 kali untuk satu syarikat 4D, dan total kerana ada tiga syarikat 4D, 30 special draw. Yang Mat, untuk sekejap tahun bangun depan. yang Mat. Tak nak apa, bagi. tak apa. Dia Oleh tak bagi, itu, tak bagi. nampaknya Kata nak bagi tadi. Tak bagi yang Mat. tak bagi lah, tak bagi. Apa? Tak bagi. Sikit je. Saya tersekat masa. Sudah Ya. bagi yang berhormat menteri, sekarang bagi rakan kamu yang berhormat. Kata nak bagi saya payahlah. tadi. Ya, perkara yang kedua adalah PPSMI. PPSMI saya akan berujar sikit. Ya mengenai kita bantah bahawa pengajaran Maths dan Sains dijalankan dengan bahasa English. Dia haruslah dijalankan dengan bahasa ibunda. Dan saya I question tujuan kerajaan untuk menaikkan taraf penguasaan English murid-murid kita. Dan saya ada dua contoh di sini. Itu ada anak saya yang bersekolah di darjah 2 di sekolah Cina. Satu minggu English lesson, mata pelajaran English satu jam saja, darjah 2 sekolah Cina. Kawannya darjah 4, satu minggu English 2 jam saja. Dan yang lain itu pengajaran Maths dalam bahasa English di darjah 2 adalah 2 jam satu minggu, Sains 1,5 jam satu minggu. Dan kita tak boleh, saya fikir kerajaan mesti mengakui fakta bahawa kita tak boleh menaikkan taraf penguasaan satu bahasa melalui pengajaran sains dan maths dalam bahasa itu. Kerana dalam pelajaran sains dan maths, apa yang kita ajarkan murid-murid itu adalah perkataan-perkataan sains dan perkataan-perkataan maths. Ya, jargon yang diajarkan, tapi bukan penggunaan perkataan-perkataan itu. Dan saya cadangkanlah, jika kerajaan benar-benar
berniat untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid-murid kita, kerajaan harus mewajibkan bacaan buku cerita Inggeris. Buku cerita Inggeris dalam kurikulum sekolah rendah. Buku cerita Inggeris seperti Enid Blyton, ini semua kita ada belajar, ada baca. Inilah barulah benar-benar itu sebenarnya ada cara untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Kita mewajibkan dalam kurikulumnya sekolah rendah bacaan buku cerita Inggeris. Dan satu lagi cara untuk meningkatkan taraf penguasaan Inggeris adalah tukar balik aliran sekolah aliran Inggeris. Those mission school previously in English teaching in English medium sekarang telah diubahkan menjadi national school. Kita tukar balik supaya mereka belajar apa-apa subjek pun dalam bahasa Inggeris, memberikan pilihan kepada rakyat. Sama ada rakyat ibu bapa mau hantar anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan atau sekolah Inggeris atau sekolah Cina. Dan ini pun akan mewujudkan satu golongan pekerja-pekerja di masa depan yang fasih dalam berbagai bahasa. Dan tajuk ketiga yang saya ingin sentuh adalah mengenai banjir di Sarawak, khususnya di Kuching dan di Sibu. Dan saya berpendapat bahawa banjir yang berlaku di Sibu dan di Kuching, daerah Sibu, daerah Kuching ini bukan hanya kerana itu adalah hujan yang terlalu banyak dalam masa di awal tahun ini, tetapi adalah satu akibat tindakan kerajaan yang tidak menghormati alam semula jadi. Di Sibu, aktiviti pembalakan yang terlampau sehingga dia terdapat hakisan tanah dan akhirnya Rajan River, Sungai Rajan menjadi terlalu cetek. Dan di Kuching saya ada satu laporan di sini yang saya telah sebut pagi ini. Satu laporan daripada survey yang dijalankan oleh pakar irrigation, Randall Palmer and Tritton. Satu laporan yang bertajuk Feasibility Study for the Construction of Barrages, Causeways across Sungai Sarawak dan Sungai Santubong, Flood Mitigation Structures and Improvement of the Kuching City Waterfront. Dalam buku survey ini, dia bercadang, pakar ini bercadang sebagai satu package. Jika membinakan 2 causeway yang melintasi dan mengempang Sungai Santubong dan Sungai Sarawak, dan air daripada pendalaman akan alih keluar melalui barrage, satu barrage. Dan pakar ini pun sebut bahawa mesti binakan satu flood mitigation channel. Flood mitigation channel untuk mengelakkan banjir besar di kawasan Kuching. Kerajaan bina 2 causeway yang melintasi dan mengempang Sungai Santubong dan Sungai Sarawak, dan membinakan itu barrage Sungai Sarawak, tapi tidak